Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini adalah berkaitan dengan tugasan pengeluaran ternakan bagi subjek VAA 3013, pengeluaran ternakan. Saya menggunakan ikan moli sebagai ikan peliharaan bagi tugasan pengurusan haiwan kesayangan. Saya memelihara ikan moli ini adalah sebagai hobi bagi mengisi waktu lapang. Saya telah membela ikan moli ini selama 6 minggu. Saya telah membeli ikan ini di sebuah kedai ikan hiasan berhampiran dengan kawasan saya sebanyak 4 ekor. Berdasarkan pemerhatian saya, pada minggu keempat, saya dapati beberapa ekor anak ikan telah muncul, lebih kurang dalam 10 ekor. Pada awalnya, saya tidak menyedari ikan moli saya melahirkan anak. Berdasarkan pemerhatian saya, seminggu sebelum saya mendapati terdapat anak-anak ikan moli berada di permukaan air dan tercungap-cungap seperti kekurangan oksigen. Seterusnya, pengurusan haiwan kesayangan mempunyai 6 elemen yang mesti dititik beratkan. Elemen yang pertama adalah tempat tinggal dan keperluan. Kedua, makanan dan minuman. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, rawatan penyakit. Yang kelima, pembiakan. Dan yang terakhir adalah keperluan harian, tempat berehat atau bermain. Elemen yang pertama adalah tempat tinggal. Bagi ikan peliharaan saya menyediakan sebuah akuarium yang bersaiz sederhana bagi dijadikan tempat tinggal untuk haiwan peliharaan saya. Okey, seterusnya adalah keperluan lain. Keperluan lain adalah seperti air dan oksigen. Jadi untuk hidupan akuatik, mereka memerlukan air. Pastikan air yang digunakan adalah air yang bersih dan bebas dari pencemaran. Dan yang kedua adalah oksigen. Saya menyediakan pam oksigen bagi membekalkan oksigen ke dalam akuarium saya. Okey, elemen kedua adalah makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini adalah perkara asas yang paling penting bagi hidupan untuk terus hidup dan melakukan aktiviti harian mereka. Bagi ikan peliharaan saya iaitu ikan moli, saya menyediakan pellet yang saya beli di kedai ikan hiasan yang berhampiran. Pellet yang saya gunakan ini adalah pellet yang saiz paling kecil kerana ikan moli adalah jenis ikan hiasan yang bersaiz paling kecil. Kekerapan bagi pemakanan ikan moli adalah sebanyak 2 kali sehari, iaitu saya beri pada waktu pagi dan pada waktu malam. Kuantiti adalah mengikut kepada keperluan ikan moli itu sendiri. Untuk ikan hiasan ataupun ikan peliharaan, makanan mereka adalah terhad. Jadi kita mesti menyediakan makanan seperti pellet ataupun makanan yang bersesuaian dengan ikan tersebut. Okey, seterusnya adalah sumber minuman. Sumber minuman tidak menjadi satu masalah kepada hidupan akuatik kerana hidupan akuatik hidup di dalam air. Tetapi kita mesti memastikan air itu sentiasa bersih dan tidak tercemar yang mana boleh menyebabkan ikan itu dijangkiti penyakit dan sebagainya. Bagi elemen yang ketiga iaitu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit ini merupakan langkah awal bagi mengelakkan atau mengurangkan ikan peliharaan daripada terkena penyakit yang berkaitan. Penyakit merupakan perubahan sama ada dari segi fizikal dan kelakuan ikan. Penyakit juga akan menyebabkan gangguan fungsi organ dalaman ikan peliharaan. Oleh itu, bagi pencegahan penyakit, terdapat beberapa perkara yang perlu dititik beratkan. Yang pertama adalah air dan persekitaran. Air merupakan sumber utama hidupan air untuk terus hidup. Jadi, kualiti air harus dipantau dari masa ke semasa supaya
air tidak terlalu kotor kerana ia akan membawa penyakit kepada ikan. Jika air telah kotor, maka air perlu ditukar dan dibersihkan kawasan akuarium. Bagi persekitaran pula, pastikan persekitaran ataupun kawasan berdekatan dengan akuarium tidak terlalu kotor dan mesti dikemas dengan sebaiknya. Yang kedua adalah cara penangkapan dan pengendalian. Ikan yang cedera boleh menjadi faktor ikan tersebut mudah terkena serangan penyakit. Jadi, semasa proses penangkapan dan pengendalian ikan, kita haruslah melakukan dengan berhati-hati supaya tidak melukakan di bahagian badan dan di bahagian kulit ikan. Yang ketiga adalah saiz akuarium. Penggunaan akuarium yang sesuai juga memainkan peranan yang penting dalam pencegahan penyakit. Jika penggunaan akuarium yang terlalu kecil dan sempit, maka ia boleh menyebabkan ikan stres. Dan apabila ikan stres, ia akan memudahkan ikan terkena serangan penyakit. Yang keempat adalah pengawalan suhu. Ikan moli adalah ikan yang agak sensitif kepada perubahan suhu yang cukup drastik. Suhu yang sesuai bagi pemeliharaan ikan moli adalah antara 25 hingga 27 darjah Celsius. Jadi, saya meletakkan ikan peliharaan saya di ruang tamu bagi memastikan suhu tidak berubah secara drastik. Seterusnya adalah elemen yang keempat, iaitu rawatan penyakit. Rawatan penyakit merupakan proses apabila ikan peliharaan telah dijangkiti penyakit-penyakit yang berkaitan yang mana boleh memberi kesan kepada sikap, pembesaran dan boleh membawa kepada kematian. Antara penyakit yang biasa menyerang ikan moli adalah white spot ataupun penyakit bintik-bintik putih. Penyakit ini adalah disebabkan oleh parasit yang mana dikenali sebagai Ichthyopteris multifilus. Penyakit ini akan menyerang sel-sel kulit ikan yang akan menimbulkan bintik-bintik putih pada bahagian sirip, dubur dan ekor ikan. Parasit ini akan mudah menyerang ikan jika ikan stres atau apabila ikan dalam keadaan pasif. Terdapat beberapa gejala penyakit white spot ini, iaitu ikan akan sering berada pada permukaan air. Yang kedua, terdapat bintik putih pada sirip, kulit serta insang. Yang ketiga, ikan akan banyak mengeluarkan lendir pada kulitnya. Bagi cara merawat penyakit white spot ini, saya menggunakan methylene blue ini ataupun dikenali sebagai anti white spot special, yang mana saya beli di sebuah kedai ikan hiasan yang berdekatan dengan tempat saya. Cara penggunaannya adalah dengan menitik antara 4 hingga 5 titik ke dalam akuarium. Kemudian tunggu hingga air kembali jernih dan ulang kembali dengan jumlah yang sama. Okey, seterusnya ulang sehingga 4 hingga 5 hari sehingga ikan kembali pulih. Selain itu, oksigen harus dipertingkatkan kerana jika ikan terkena serangan penyakit white spot ini, mereka akan sukar bernafas kerana bakteria ini akan menyerang di kawasan insang ikan, akan menyebabkan kesukaran bagi ikan untuk bernafas. Okey, untuk penyakit yang seterusnya adalah Gyrodactylus species. Penyakit ini akan menyerang ikan moli pada bahagian kulitnya dengan mengikis ataupun menggigit bahagian kulit hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Jika penyakit ini dibiarkan, ia boleh menyebabkan kemudaratan kepada ikan peliharaan sehingga membawa kepada kematian. Antara gejala bagi penyakit ini adalah ikan akan mengeluarkan lendir pada bahagian kulit ikan
nafsu makan ikan akan berkurangan secara drastik. Kulit dan badan ikan akan berterusan mengeluarkan darah. Cara merawat bagi penyakit ini adalah rendamkan ikan dalam larutan formalin sebanyak 2.5 ml selama 10 minit dan NH4CI sebanyak 25 gram pada 1 liter air lebih kurang pada 15 minit. Penyakit seterusnya adalah saprolegnia yang merupakan kulat yang hidup dalam tubuh ikan. Kulat ini biasanya akan tumbuh jika terdapat luka yang serius pada bahagian kulit ikan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan segera, kulat-kulat ini akan tumbuh pada bahagian tempat luka ikan. Gejala bagi penyakit ini adalah ikan akan sering menggesek-gesekkan tubuhnya pada benda di sekitarnya. Seterusnya, terlihat urat-urat halus berwarna putih pada bahagian tubuh ikan yang terluka. Cara merawat bagi penyakit ini adalah rendamkan ikan dalam larutan malachite green pada nisbah 1/200 ml selama 1 jam 30 minit. Elemen kelima adalah pembiakan. Untuk pembiakan ikan moli jantan adalah memadai untuk disatukan dengan beberapa ekor ikan moli betina. Setelah mereka dikahwinkan, dalam tempoh 3 sehingga 5 minggu, ikan betina akan mula bertelur dan menetaskan anaknya. Sebaiknya setelah anak ikan menetas, pisahkan anak ikan moli dari ibunya kerana ibu ikan moli cenderung untuk memakan anaknya jika makanan yang disediakan tidak mencukupi. Bagi mendapatkan hasil ataupun benih ikan moli yang baik, gunakan induk yang berbeza dan induk yang terbaik supaya mendapatkan benih yang lebih baik dan menarik. Seterusnya adalah elemen yang terakhir, iaitu keperluan harian, tempat tinggal atau bermain. Setiap haiwan peliharaan mempunyai keperluan yang bersesuaian dengan jenis haiwan peliharaan. Keperluan bagi ikan moli adalah hiasan akuarium dan tanaman akuatik, ataupun yang saya gunakan adalah tanaman hiasan bagi membolehkan ikan melindungi diri, menjadi tempat mereka bermain dan berehat. Seterusnya, saya menggunakan batu-batu kecil dan batu-batu sederhana di bahagian bawah akuarium sebagai fungsi untuk pemendapan sisa makanan ataupun tahi ikan di bahagian bawah supaya air tidak terlalu kotor. Secara keseluruhannya, pemeliharaan ikan ataupun pemeliharaan haiwan kesayangan memerlukan penjagaan ataupun pengurusan yang rapi mengikut kepada keperluan setiap haiwan itu. Kebanyakan orang membela ataupun memelihara haiwan kesayangan adalah sebagai hobi untuk mengisi waktu lapang mereka. Dalam masa yang sama, mereka boleh menjadikan pemeliharaan haiwan kesayangan sebagai sumber pendapatan, yang mana jika dibiarkan dan bagi mendapatkan sumber pendapatan, air kelihatan agak kotor dan kekuningan, jadi saya akan membersihkan akuarium dan menukar air baru. Okay, sekarang saya akan menukarkan air akuarium ni. Mula kita keluarkan kok dulu. Okay, seterusnya saya akan pindahkan ikan ke dalam ikan ni. Ambil air ni sedikit. Seterusnya, saya menggunakan fishing net untuk mengalihkan ikan. Pastikan menggunakan fishing net secara berhati-hati supaya tidak mencederakan ikan peliharaan. Kita akan buat satu dia akan.
Ini adalah ikan dan anak-anaknya yang telah diasingkan. Selanjutnya saya akan masuk hiasan yang ada dalam kolam, batu, kayu ni dan pokok hiasan. Okey, jadi saya akan membersihkan akuarium ni di bahagian tepi dinding dan bahagian bawah. Okey, seterusnya saya akan masukkan air ke dalam akuarium ni. Okay, saya menggunakan air pipe, jadi saya gunakan anti klorin ni untuk menghilangkan klorin yang ada dalam air pipe.